Okey. Okey, boleh bentang? Siapa? Boleh. Izzati kan? Okey, cepat Izzati. Yes. Bismillah. Boleh mula kan cikgu? Boleh. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat guru dan rakan-rakan yang saya sayangi. Hari ini saya, Nurul Azani dan Nurul Izzati akan bertangkap tajuk Bila Hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat. Izzati, next slide. Oh, Izzati. Aku dah next lah. Oh, ya. Yeah. Okey, baiklah. Pertama sekali. Kejap, Razia ni. Cuba Ya, cuba suruh Izzati besarkan slide tu. Tak boleh besar lagi. Nampak? Okey. Nampak. Okey, saya teruskan. Ya, baiklah, pertama sekali. Inilah hikayat Peri Menyatakan Nabi Wafat ni sebenarnya sastra apa? Sebenarnya ini merupakan sastra keagamaan. Macam kita belajar, kita ada banyak sastra kenegaraan kicau Ini salah satu sastra keagamaan yang kita akan belajar lah. Sastra agama tu apa pula? Ini antara definisi sastra agama. Sastra agama ni merupakan hasil-hasil karya yang bercorak cereka, iaitu yang bersifat naratif. Korang tahu kan naratif tu apa kan? Seterusnya. Okay, terima kasih. Sastra agama ni berkisah tentang peristiwa yang berlaku kepada watak penting dalam sejarah perkembangan Islam. Contohnya macam inilah Nabi Muhammad SAW yang diceritakan dalam prosa ni lah. Watak yang digambarkan dalam karya sastra agama merupakan tokoh yang agung dalam perkembangan Islam. Perwatakan yang dinyatakan diadun dengan berbagai-bagai unsur fiksyen. Macam Syazwan cakap tadi lah kan, kenapa cerita ni macam tak logi lah, macam tu lah. Tapi benda tu tak mustahil lah, macam tu. Sebab sebenarnya masuk fiksyen ni, dia perkara yang diambil dari realiti. Walaupun ada beberapa perkara yang tak betul. Macam tu lah lebih kurang. Akhir sekali, definisi sastra agama ni merupakan cerita tentang tokoh Islam yang bersifat karya sastra lah. Prosa tradisi ni karya sastra lah. Macam tu. Seterusnya. Seterusnya macam mana kita nak kenal sama ada tu sastra agama ke apa kan. Salah satunya sastra agama ni dia bersifat doksologi, iaitu dia memuji-muji kebesaran Allah dan banyak peristiwa yang menggambarkan kebesaran Allah. Macam salah satu mukjizat Rasulullah ni adalah salah satu kebesaran Allah yang diceritakan dalam prosa ni lah. Yang seterusnya karya yang berbentuk naratif. Dia mengandungi pelbagai teknik plot, ada dialog penceritaan langsung dan ada imbas kembali dan dalam beberapa lagi. Dan seterusnya dia bertemakan artikel. Dia banyak memberi fokus pada perwatakan dan keistimewaan Nabi Muhammad. Sastra agama ni pula untuk apa? Ini antara fungsi sastra agama. Yang pertama, sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Dengan meluasnya agama Islam di alam Melayu, Islam perlu menunjukkan keistimewaan yang dimiliki oleh tokoh-tokoh Islam. Melalui cara penyebaran ini, penyebaran agama Islam semakin diterima dan berjaya memupuk kepercayaan penganut Islam tentang kehandalan Nabi-Nabi yang memiliki mukjizat yang tidak ada pada manusia lain. Seterusnya dapat meningkatkan keimanan. Umat Islam diseru untuk sentiasa beribadat kepada Allah, berikan solat dan menjauhkan diri daripada segala perbuatan maksiat kerana manusia semuanya akan mati dan menghadapi Tuhan pada hari akhirat.
Contohnya dalam prosa ni, kita boleh, tingkat keimanan tu antara contohnya adalah kematian lah. Sebab sedangkan seorang Nabi pun pasti akan menghadap ilahi kan. Sebab masih manusia biasa, apatah lagi kita. Kita tak tahu bila kita akan mati, bila kita akan menghadap ilahi. Ini antara perkara yang boleh meningkatkan keimanan kita lah. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya. Sinopsis. Okay, Nabi Muhammad telah didatangi oleh Malaikat Jibril dan Malaikat Maut atas arahan Allah. Nabi bersedih kerana meninggalkan umatnya yang dikasihi serta berpesan kepada anaknya Fatimah dan isterinya agar jangan bersedih dan menerima hakikat takdir serta berjanji akan bertemu di akhirat kelak. Ada seorang sahabat bernama Akasyah ingin menuntut hutang kerana telah terpukul oleh cemati Rasulullah ketika berperang. Akasyah ingin membalas balik ke atas Rasulullah sebagai syarat membayar balik hutang tersebut. Para sahabat dan ahli keluarga baginda bersedih. Namun Akasyah tetap meneruskan niatnya. Rasulullah diminta membuka baju supaya Akasyah dapat memukul baginda dengan cemeti. Sebaik saja baginda membuka baju, Akasyah terus mencium perut ataupun pusat baginda kerana niat beliau bukan untuk memukul baginda tetapi ingin melihat kelebihan yang ada pada badan baginda yang bercahaya. Setelah peristiwa tersebut, baginda telah mengumumkan pengganti imam di masjid ialah Sayyidina Abu Bakar. Seterusnya dibawa pula oleh Sayyidina Ali. Setelah sampai waktunya, Malikul Maut datang ke rumah Rasulullah dan memberi salam di luar rumah baginda. Apabila Malikul Maut dibenarkan masuk, maka dikabarkan bahawa segala bidadari dan malaikat sedang menunggu roh Nabi. Setelah baginda mencium kepala Fatimah, Nabi pun wafat. Harap-harap korang dah baca lah supaya korang lebih faham lagi detail cerita ni. Okay, seterusnya. Okay, tema prosa ni menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh Islam yang agung. Okay, antara persoalan yang terdapat dalam prosa ni, yang pertama persoalan kasih sayang. Contohnya Nabi sangat menyayangi ahli keluarga dan umatnya. Sebab sebelum baginda wafat, baginda banyak berpesan kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan banyaklah lagi sebenarnya. Kalau yang kita belajar, khutbah Rasulullah pun sebelum Rasulullah wafat pun banyak sebenarnya. Seterusnya persoalan perhatian. Okay, Rasulullah perhatian terhadap umatnya dan sentiasa mengingatkan umatnya supaya sentiasa beriman kepada Allah. Ni sabarlah macam tadi. Situ. Seterusnya persoalan bertanggungjawab. Rasulullah telah mengatakan menyampaikan khutbah kepada sidang jemaah. Baginda juga berwasiat kepada umatnya agar sentiasa beriman kepada Allah, menjaga solat dan tidak menganiaya anak yatim. Watak dan perwatakan. Watak Rasulullah ni antara latar belakang Rasulullah yang disebut dalam prosa ni lah. Yang lain tu lain lah. Okay, Rasulullah SAW merupakan ayah kepada Siti Fatimah dan suami kepada Siti Aisyah. Merupakan pesuruh Allah dalam menyebarkan dakwah Islamiah dan seorang pemimpin Islam yang agung. Setakat ni ada apa-apa soalan ke? Kawan-kawan? Ada apa-apa soalan tak? Enggak ada. Sekejap. Yang lain? Cemati tu apa? Cemati tu dia macam tongkat yang digunakan waktu berperang. Tak ada gambar lah, kalau nak google lah. Okey, terima kasih. Okay, semua. Lain okey kan? Okay. Kalau okey, Alhamdulillah. Saya serahkan. Baik, Faid. Okay, sebenarnya cemati tu dia macam tali yang panjang. Kalau korang pernah tengok cerita lama. Oh, wig Yes. Untuk wig kerudung. I see. Thank you. Oh, kau tongkat ya Allah, malunya. Maaf. Saya lupa Oh, masuk. dia macam cowboy pakai. Otak Rasulullah tu macam Ya, apa pakai. dia macam cowboy tu. Okey, Betul. Maaf. okey.
Okay, tak ada apa-apa lagi soalan kan? Belum mas. Sekarang ni baru lagi. Okay, kalau tak ada, saya serahkan sebenarnya kepada Izzati. Okey. Okay, watak seterusnya, seorang yang tidak suka berhutang. Rasulullah apabila hampir tiba waktu wafat baginda ingin melangsaikan hutangnya kepada Akasha iaitu berbentuk pukulan. Seterusnya, seorang yang sangat sayang akan umatnya. Sebelum baginda wafat, baginda meninggalkan wasiat iaitu peringatan supaya hidup dalam keadaan yang harus bersangka baik dan nasihati agar menjauhi larangan Allah. Azim. Okay, sambung. Kalau korang baca lebih lanjut lagi, yang sebenarnya Rasulullah memang sayang sangat kat umat dia. Semasa beliau nak wafat tu, dia ada sebut ummati. Sebab dia rasa sayang sangat kat umat dia. Okay, Izzati. Tukar perkataan dia kepada baginda. Oh, okey. Seterusnya, seorang yang bertanggungjawab. Sebagai pemimpin Islam, Rasulullah SAW telah mengimamkan solat dan menyampaikan khutbah kepada jemaah. Baginda juga berwasiat agar sentiasa beriman kepada Allah, menjaga solat dan tidak menganiayai anak yatim. Selain itu, Rasulullah juga seorang pesuruh Allah. Mengikut sejarah Islam, baginda merupakan Nabi terakhir yang diutuskan oleh Allah dalam usaha menyampaikan dakwah agama Islam. Baginda juga merupakan Allah paling suka dia. Sebab Allah paling suka baginda sebab Allah pernah berkata, Rasulullah ialah kekasih aku. Seterusnya, seorang pemimpin Islam yang agung. Baginda sangat disegani oleh sahabat-sahabatnya kerana sikap kepimpinannya yang sangat berwibawa sehingga sahabat-sahabat baginda tidak sanggup melihat Akasha mahu memukul baginda. Jadi masa dekat masjid tu, Rasulullah bagi tahu yang sesiapa yang ada berhutang dengan baginda sila beritahu. Lepas tu Akasha angkat tangan dan berkata dekat baginda yang dia telah memukul Akasha semasa berperang. Tidak sengaja. Seterusnya, seorang yang patuh kepada perintah Allah. Baginda tetap menurut perintah Allah dengan solat berjemaah di masjid serta menyampaikan khutbah walaupun dalam keadaan baginda yang sedang nazak. Dan seterusnya, pewatakan Akasha. Akasha seorang yang jujur. Akasha menyatakan bahawa ketika hendak pergi berperang sabilillah, Rasulullah telah memukulnya tanpa berbaju secara tidak sengaja dengan cemeti kuda. Macam cerita tadi lah. Seterusnya, Malaikat Jibril dan Malikul Maut, hamba yang taat kepada Allah SWT. Malaikat sentiasa patuh segala perintah yang Allah berikan seperti mengambil nyawa Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah. Okey, Malaikat Jibril dengan Malaikat Maut ni turun ke bumi sebagai pesuruh Allah, sebab Allah suruh Malaikat Jibril dengan Maut ni ambil nyawa Rasulullah. Seterusnya, teknik penceritaan. Pertama sekali dialog, malaikat memberi salah kepada Rasulullah dan baginda pun menjawabnya. Seterusnya, suspend. Akasha yang ingin memukul Rasulullah menggunakan cemeti sebagai balasan. Latar tempat, bumi Anbiya. Kisah kenabian ini berlaku di tanah Arab. Peristiwa kewafatan baginda berlaku di Madinah. Seterusnya, masjid. Sebelum kewafatannya, Nabi dan umatnya menunaikan solat secara berjemaah. Seterusnya, latar masa. Pada zaman keagungan Islam, Nabi Muhammad merupakan pemimpin agama Islam pada ketika itu pada waktu subuh. Setelah menunaikan solat, baginda pulang ke rumah. Seterusnya ialah latar masyarakat.
masyarakat yang merendah diri, Rasulullah mengakui kesalahannya walaupun tidak tersengaja terpukul Akasha dengan cemeti kudanya. Baginda telah meminta Akasha membalas pukulan tersebut. Khususnya masyarakat yang tidak suka berhutang. Rasulullah meminta sahabatnya Akasha untuk datang berjumpa dengan baginda untuk melunaskan hutang baginda walaupun hutang itu berbentuk pukulan. Masyarakat yang taat perintah Allah. Rasulullah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya walaupun dalam keadaan tenat masih lagi berjemaah di masjid. Sudut pandangan orang ketiga. Penulis menggunakan nama watak sepanjang prosa. Contohnya Rasulullah, Malikul Maut dan Fatimah. Dia nilai merendah diri. Rasulullah mengakui kesalahannya walaupun tidak sengaja terpukul Akasha dengan cemeti kudanya. Baginda telah meminta Akasha membalas pukulan tersebut. Nilai keadilan. Rasulullah ingin membersihkan diri daripada kesalahan yang telah dilakukan terhadap umatnya sehingga sanggup dipukul oleh Akasha walaupun baginda sudah lemah. Nilai keimanan. Walaupun Rasulullah berada dalam keadaan tenat, namun baginda tetap ingin menunaikan solat di masjid dan masih mampu menjadi imam serta menyampaikan khutbah kepada umatnya. Pengajaran, kita haruslah bersikap merendah diri dengan orang lain agar kita dapat diterima oleh orang lain. Seterusnya, kita haruslah mempunyai sikap keadilan dalam hidup agar seseorang akan dipandang mulia di sisi Allah dan manusia. Akhir sekali, kita hendaklah mempunyai keimanan yang tinggi dan jiwa sebagai seorang mukmin agar hidup kita sentiasa dalam redha Allah di dunia dan akhirat. Soalan? Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Guru Izati. Okey, ada soalan? Ibu nak tanya ya. Ya, Tia. Apa tak latar masyarakat yang dia pakai bumi Anbiya dan bukannya Madinah? Bumi Ambia dan bukan Madinah. Izati, Ya. dalam buku Pemata Sastra ni dia tulis Bumi Ambia. Bukan Madinah kan? Okey, macam ni. Atiyah Farhana. Okey, untuk menjawab soalan awak ni, kan saya cakap, apa-apa yang ada dalam buku awak ni, warna pink ni, awak gunakan segalanya yang ada dalam buku ni. Macam hari tu hikayat pelanduk jenaka, awak tanya saya, cikgu, kena tulis pelanduk ke ataupun hikayat Tuan Syekh Alam Rimba tu? Okey, saya cakap awak kena tulis sebiji-sebiji guna buku ni sebab awak belajar dan akan jawab peperiksaan menggunakan buku ni. Jadi apa-apa yang ada dalam buku ni, awak kena guna buku ni. Okey, untuk soalan kedua, mungkin Atiyah Farhana akan cakap, tapi mungkin soalan awak tu, soalan kamu akan sama macam soalan Syazwan. Macam tak relevan lah benda tu. Jadi macam saya cakap lah, apa yang ada dalam buku, itu yang awak gunakan. Boleh tak Atiyah Farhana? Baik, cikgu. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Cepat. Cik teruja ni dah dengar apa yang awak akan soal saya ni. Cikgu, Ya, Fatimah. saya nak tanya Kak Izati yang ayat ini pasal umati tu memang ada dalam buku ni ke yang Izati cakap? Okey, dalam buku ni dia tak ada cakap pun pasal umati tu. Cuma Nabi Muhammad SAW ada menyatakan yang dia sedih bukan kerana dia sedih sebab dia nak meninggal dunia. Okey, dia tak sedih sebab dia nak kena tinggalkan anak-anak isteri dia. Okey, baginda sedih bukan sebab nak tinggalkan dunia, bukan sebab nak tinggalkan anak-anak baginda. Tapi dia sedih sebab satu benda sahaja, iaitu dia sedih, baginda sedih untuk meninggalkan umat dia. Maaf cikgu. Ya, Bukan itu sebuah Bukankah itu hadis palsu cikgu? dia ada kepastian. Yang umat okey, tu yang tak ada yang betul. Itu palsu. Kepastian. okey, berkenaan dengan hadis tadi kan, yang awak kata umati tu. Memang awak dah buat research betul-betul lah. Yang memang ada mengatakan hadis tu palsu. Dari mana awak tahu? Dari sumber? Saya buka dekat pejabat mufti. Pejabat mufti. Okey, Syazwan pun sama juga.
Dan bersama juga Ustaz saya pun pernah mencerita tentang umat Nabi tersebut. Okey, Lukas. Okey, untuk skop ni, saya akan memilih jawapan daripada kamu. Sebab yelah, orang yang kamu rujuk tu juga merupakan orang yang berilmu, betul? Okey, tapi kalau untuk konteks sastra, macam saya cakap, saya balikkan tadi. Okey, saya balikkan, maknanya awak kena memahami dari segi konteks sastra. Jadi awak, saya agak kejam juga lah kalau nak kata awak kena ketepikan unsur-unsur ataupun hadis-hadis yang betul. Cumanya kalau awak belajar sastra ni, kalau awak nak kaitkan betul-betul dengan perkara ataupun sumber-sumber yang betul, memang awak akan susah nak terima. Saya cakap, benda ni memang akan ada unsur tokoh tambah. Prosa tradisional memang selalunya akan ada unsur tokoh tambah. Apabila dia dah meningkat kepada prosa tradisional, prosa moden macam Syazwan kata tadi, perkara tu dah ada orang kata kemajuan. Jadi dia dah ada siapa penulis dia. Kalau dia tulis salah pun, orang boleh kritik karya dia. Apa kamu tulis macam ni? Ini tak boleh. Jadi setiap karya yang dihasilkan tu akan ditapis sehinggalah dijadikan buku yang berilmiah. Sebab tu ada Dewan Bahasa dan Pustaka. Tugas dia itulah menganalisis, lepas tu menapis cerita-cerita yang orang kata yang relevan. Bukan lagi cerita-cerita yang tidak masuk akal. Boleh faham tak dekat situ? Atau awak masih tak berpuas hati? Boleh. Boleh Cikgu. Ya. Jadi maksudnya kalau buku-buku ni pun dah ditapis ke macam mana? Okey, buku yang awak baca ni, buku yang warna pink ni, sebenarnya apa yang ada dalam buku ni ialah perkara yang diambil daripada maksudnya sumber-sumber yang diambil daripada manuskrip lama yang telah diterjemahkan. Okey. Jadi tapi kisah dia masih tidak ditapis. Kisah dia telah diambil sebiji-sebiji dalam manuskrip-manuskrip lama tersebutlah, tapi ada unsur tokoh tambah. Buku yang telah ditapis, okey Fatimah Farhana, buku yang telah ditapis ni buku yang sudah menjadi yang sudah berada dalam konteks moden. Maksudnya contohnya kalau macam drama ataupun selalunya kalau macam novel, dia dah sudah ditapis satu. Lagi satu dia unsur-unsur mitos dengan legenda ini dah orang kata dah masa sekarang ni dah tak banyak orang buat cerita-cerita yang ada unsur mitos. Sebab kebanyakan orang tidak mempercayai unsur-unsur mitos. Boleh tak macam tu? Boleh tak? Ya boleh. Yang kedua, perenggan kedua terakhir, saya cuma nak fahamkan apakah maksud di sebaliknya. Hai Adi, marilah kita pergi ke masjid dan penggangkanlah olehmu, aku ingin tampakkan apa maksudnya. Maksudnya Pipin, maksud maksud aku bukan maksud penggangkanlah olehmu, aku ingin kelandahan. Maksudnya pimpin Rasulullah ke atau sebagaimana ada Quran kan? pimpin lah. Atau okey, saya rasa dia lebih kepada pimpin. Maksudkan masa tu kan Nabi dah orang kata dah tenat, sakit kan. Mungkin macam papah ke boleh jadi, pimpin boleh jadi. Dan lagi Okey. kepada para bentar ataupun cikgu yang ingin menjawab soalan ini, saya cuma hanya nak tanya apakah tempat Sungai Al-Kautsar? Sungai Al-Kausar. Okey. Pengetahuan saya lah Okey, nanti bila kita dah meninggal, dah dekat alam ataupun dekat padang mahsyar kan, akan ada satu hari tu semua orang akan cari orang kata kalau macam kan kita ada Nabi Muhammad. Jadi kita akan cari Nabi Muhammad lah sebab kita umat Nabi Muhammad. Okey, jadi akan ada satu telaga Al-Kausar ataupun Al-Kausar. Okey, macam itulah. Tempat di mana kita akan, kalau kita dengar cerita dulu, kita kata masa tu kita akan haus. Betul tak? Okey, saya tahu, Syazwan pun mesti tahu sebab Syazwan budak agama, betul? Kita akan haus. Lepas tu, bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, sudah tentu kita akan pergi mencari Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa itulah gunanya syafaat Nabi Muhammad SAW tu. Kan setiap zaman, zaman Nabi Muhammad,
ataupun bawah Nabi Muhammad tu akan ada Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi sebelumnya, dan mereka mempunyai umat-umat sebelumnya. Macam kita umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya pada ketika itu, kita akan cari Nabi Muhammad SAW. Okey, Syazwan. Okey, boleh. Awak boleh terima? Boleh. Okey, ada lagi? Lepas tu kemudian, nak tanya lagi. Fatimah ialah anak Rasulullah. Okey. Ni konsep, ni sastra bukan yang luar batas sastra. Okey, saya okey. Kalau ni contoh, kalau ada soalan, saya contoh jawapan, contoh saya boleh tak kalau saya buat Fatimah seorang yang prihatin terhadap ayahnya, yang di mana Fatimah menawarkan diri untuk menggantikan tempat ayahnya yang dipalut. Okay. Boleh? Sebab dia memang sayang dengan ayah dia. Dekat situ pun menunjukkan sifat dia prihatin. Dia sanggup kena pukul untuk gantikan tempat ayah dia. Okey, maknanya kalau awak nak tulis jawapan, contohnya untuk kait kan, mesti kalau kita jawab kita kena ada fakta, lepas tu kita kena kaitkan peristiwa, betul tak? Jadi yang awak cakap tadi tu adalah peristiwa. Awak masukkan sebagai huraian. Fakta awak ialah Fatimah seorang yang prihatin. Titik. Lepas tu awak huraikan. Apa yang awak cakap tu tadi dijadikan sebagai huraian. Boleh saya mencelah tak, Ain? Okey, boleh cikgu. Okey, soalan Syazwan tadi nak merujuk kepada saya bagi contohnya lah. Ni nak tentang watak dan perwatakan Fatimah ke nak fokus pada nilai ke apa? Sebab macam mana? Maknanya Macam watak perwatakan. okey, contohnya huraikan watak dan perwatakan Fatimah kan? Okey, jadi Fatimah, awak kata Fatimah mempunyai sifat prihatin. Okey. Prihatin tu ialah faktanya. Okey, kemudian huraikan. Prihatin merujuk kepada sifat seseorang yang mengambil berat ataupun cakna terhadap sesuatu perkara ataupun apa sajalah yang menimpa ataupun dialami oleh orang lain, bla 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 lah. Kan? Okey, itu huraian. Okey. Mungkin nak urai dalam 2 ayat ke apa. Kemudian dalam contoh ataupun sifat prihatin Fatimah ini adalah dapat dilihat daripada kesanggupannya untuk menawarkan diri bagi menggantikan agar menggantikan dirinya agar dipukul oleh Kasyah dengan cemeti bagi menggantikan Rasulullah yang sedia uzur dan dia tidak sanggup untuk melihat bapanya dihukumlah atas ketidaksengajaan baginda ketika dalam peperangan. Contohnya gitu. Itu yang dikatakan fakta. Okey. Itu kalau dia dalam konteks dia minta watak perwatak kan. Okey. Tapi kalau dia katalah dia kata huraikan nilai. Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam hikayat ini. Kalau dia cerita pasal nilai, maknanya kita tak boleh sebut nama Fatimah tu. Jadi nilai kemanusiaan yang terdapat dalam hikayat ini ialah nilai contohnya nilai kasih sayang. Kan? Nilai kasih sayang. Okey? So tak ada nama watak kan? Jangan sebut nama watak lah. Maknanya fakta tu tanpa ada watak. Kalau kita letak nama watak dalam ayat fakta, maknanya itu dah jadi contoh. Boleh. Nama watak hanya boleh diletak dalam ayat fakta sekiranya soalan itu tentang watak dan perwatakannya. Jadi kita bolehlah letak nilai nama watak tu. Tapi kalau dia tentang nilai kemanusiaan atau dia tanya tentang unsur pengajaran, maknanya jangan sekali masukkan nama orang, nama watak dalam ayat fakta. Jadi dia dianggap nanti tiada fakta. Sebab kita bagi contoh. Okey? Dah faham? Okey.
Cuma saya nak menarik perhatian. Kita sebenarnya bila mengkaji sastra agama ni, kita tahu dia menjurus kepada keistimewaan. Kan tadi mukjizat Nabi. Kalau kita baca dalam teks tu sebenarnya ada banyak keistimewaan Nabi. Saya rasa 10 pun ada. Tapi tak disenaraikan ataupun tak di-highlightkan. Kenapa? Patutnya itu jadi fokus. Itu jadi fokus. Itulah sebenarnya yang dijadikan sebagai tarikan dari segi penyebaran dakwah agama Islam tu untuk menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni ialah seorang tokoh yang sangat mulia, yang sangat agung ya. Ini dalam konteks masyarakat Melayu lama lah saya kata ni. Ya, kalau macam sekarang macam yang banyak bahaskan tadi tu, saya dengar sebenarnya yang bahaskan tadi tu, itu dah lain dah. Kita dalam konteks masyarakat Melayu sekarang ni dah banyak sangat kita punya sumber ilmu ya. Dulu tak ada. Ya, mereka hanya bergantung kepada pendakwah dan juga pendakwah ni bukan semua orang boleh faham. Kebanyakan yang datang dari Timur Tengah, dari Mekah tu maksudnya hanya orang yang ada ilmu agama yang tinggi lah yang boleh faham. Ya, bagi orang rakyat biasa dia sukar ya, sebab dulu mereka buta huruf, tak boleh baca Jawi, tak boleh apa. So hanya mendengar. Jadi nak tarik minat orang dengar dakwah ni bukan senang. Jadi tarikannya ialah dengan kaedah bercerita. Tu yang awak duk pergikan tu. Logik ke tak logik ke, rasional ke tak rasional. Orang dulu ialah masyarakat yang tertutup. Ya, dia tak menerima pengaruh luar lagi. So jadi kita kena, orang kata kena simple way lah nak menyampaikan dakwah tu. Tak boleh kompleks sangat, orang tak faham. Okay? Jadi kita kena lihat latar. Okay, macam Cikgu Ain kata, macam sastra moden dia lebih kepada realiti. Ya, mengisahkan apa yang berlaku di sekitar kehidupan kita. Ya, tapi masyarakat dulu dia berbeza. Okey? Ada soalan lain? Contohnya dari segi konsep ni ada apa-apa persoalan? Tak ada. Tak ada, cikgu. Okey, jadi kena ingatlah ya definisi sastra agama ni. Okey, next. Perwatakan diadon tu apa? Apa ni Fazwan? Perwatakan diadon. Diadon. Maknanya ini dicampur dengan unsur mitos dan legenda lah ni. Kat sini ada percampuran unsur ya. Itu yang tadi Cikgu Ain bagi tahu, ada unsur mitos, ada unsur legenda. Ada aspek yang nampak macam dilebih-lebihkan lah. Ya. Okey, next. Bersifat doksologi tu. Faham tak tu? Itu apa ya, cikgu? Tu tadi kenapa tak ada orang tanya? Sifat doksologi tu maknanya cara penulisan ni dimulakan dengan bismillah dan penutup cerita tu akan disudahkan dengan sedikit doa ringkas. Kalau awak ada buku merah awak tu, awak tengok mula ayat ataupun mula cerita mesti dimulakan dengan bismillah dan ditutupi dengan contoh bunyi dia wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lepas tu amma ba'd juga iktaba haza kitabi fi matba'ati. Macam itulah bunyi dia. Dia ditutupi dengan macam doa ringkas lah. Dan pembuka dia mestilah basmalah ataupun bismillah. Ada buku tak? Boleh tengok buku. Kat buku dia ada bagi contoh. Itulah maksud doksologi. Okey. Kan dalam buku yang awak dapat tebal-tebal tu dah baca ke belum? Dah. Ke masih tersusun rapi? Macam mana awak tak dapat
Sebab dalam tu ada menerangkan tentang unsur yang bersifat doksologi ni. Tak baca lah ni. Baca ke tak? Diam lah. Okey, tak apalah. Sebabkan suasana kita yang genting sangat ni, saya nak buat game lah dulu kejap. Lepas tu nanti kalau awak tak faham apa-apa lagi, awak boleh tanya. Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Boleh. Ya Raziani? Saya cakap boleh cikgu. Okey, boleh. Okey, tolong stop present dulu boleh? Sekejap awak tunggu sekejap. Nampak cikgu. Sekejap Okay, awak boleh buka ni, go to quizwizard.com and play to join tu. Boleh tak? Kejap ya Ni cikgu. buka lama. Okay, boleh. Saya tunggu. Okay, Atiyah dah masuk. Cikgu tunggu. Ya, saya tunggu. Cikgu tunggu kamu. Ada lagi tak? Berada 29 orang. Mana lagi? Okey, 30. Ya, saya siapa tadi cakap? Ya, Fatimah? Ultimate saya yang sedang sikit. Tak boleh nak masuk. Okey, tak apa. Ya, ada siapa-siapa lagi nak masuk? Ada tak? Yang nak saya tunggu? Okey, saya mula Boleh saya mula? Boleh cikgu. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Okey, saya mula.
Okey, permainan ni kalau awak salah jawab, dia akan ke belakang balik. Kalau awak betul jawab, dia akan ke depan. Jadi kita tengok siapa yang sampai finish dulu. Nampaknya Hafiz mendahului. Apa yang berkumpul dekat belakang tu? Wais. Okey, Hafiz yang pertama sampai. Tahniah Hafiz. Okey, semua dah ke? Dah. Okey, dah. Tengok dekat sini Orang pertama yang sampai dekat sini adalah Hafiz. Manakala orang kedua adalah Zahra. Yang tengah bergerak ni maknanya ada progress. Okey, mana yang sangkut dekat start ni? Okey, yang sangkut dekat banyak tempat ni maknanya awak gagal menjawab soalan dengan betul sebanyak 3 kali. Betul tak? Banyak salah? Ya. Sebab itulah awak terperangkap di situ. Makanya selepas ni baca buku bagi menambah tahap kefahaman kamu. Jadi pemenang dia adalah Hafiz dan juga Atia. Sabar, kita tengok. Kita hang. Tempat pertama adalah Hafiz, tempat kedua Atia dan tempat ketiga adalah Hazahra. Baik. Okey, kita berbalik semula ke tajuk perbincangan kita tadi. Okey, ada sebarang pertanyaan lagi? Ada tak? Apa yang saya nak cakap kat sini, sebenarnya inilah hikayat peri menyatakan Nabi Muhammad ni, menyatakan Nabi wafat. Nabi wafat ni dia sebenarnya dia nak menonjolkan mukjizat Nabi ataupun kelebihan Nabi. Contohnya, yang pertama, mukjizat Nabi dalam tu apa? Nabi seorang sahaja yang boleh melihat malaikat. Itu yang dia nak tonjolkan. Maknanya Nabi ni berkemampuan untuk melihat malaikat yang diturunkan ataupun diutuskan oleh Allah. Okey, contoh dia lagi adalah pesan Nabi yang selalu diulang-ulang. Apa dia kalau awak dah baca? Apa pesan Nabi yang diulang-ulang dalam buku tu?
Cepat. Syazwan dah baca Syazwan? Apa Syazwan? Nabi pesan apa? Apa maksudnya ibu ulang-ulang? Okay. Dalam buku ni, Nabi Muhammad SAW ada berpesan banyak kali dekat anak dia. Pernah dekat Aisyah ada, dekat Fatimah ada. Dia pesan apa? Jangan kau menangis. Jangan kau menangis kerana aku. Itu adalah pesan yang paling banyak Nabi pesan, tinggalkan dekat anak-anak dia ataupun dekat orang sekeliling. Maknanya jangan menangis sampai tahap cabut-cabut rambut. Maknanya jangan, bila ada kematian tu tidak boleh menangis berteriak-teriak. Meronta-ronta. Kalau awak tengok dalam buku awak halaman 97 ada berbunyi macam ni. Maka baginda Rasulullah pun bersabda kepada Fatimah, demikian katanya, "Hai Fatimah, jangan diberi masyghul dan mencabut rambut." Ni yang saya cakap tadi tu. Mencabut rambut dan menampar-nampar dada. Kerana pekerjaan yang demikian itu haram, tiada diperkenan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pencintaan jua dalam hati dan mengalirkan air mata jua. Nampak tak, ayat dia kan macam berbelit-belit sikit. Tapi apa yang cuba Nabi Muhammad SAW sampaikan tu, maknanya janganlah berkelakuan menangis meronta-ronta macam tu. Tak baik hukumnya, Allah tak suka. Itu je yang nak disampaikan. Cuma ayat dalam buku tu bersimpang siur. Hanya boleh bersedih dalam hati sahaja. Secara betul lah Risha Fahana. Maksudnya kita boleh bersedih tapi jangan berlebih-lebihan. Okey, ada apa-apa lagi yang nak tanya? Cikgu, jadi hikayat ni digunakan sebagai pelajaran bagi masyarakat zaman dahulu kan? Betul tu. Sebab fungsi dia pun adalah untuk menyebarkan sebagai medium penyebaran agama. Ditulis sebagai dia menggunakan sesuatu perkara yang tidak benar. Sebagai pengajaran. Balik semula? Jadi mereka menggunakan perkara yang tidak benar yang ditukuk tambah sebagai pengajaran lah. Mengapa diorang tak gunakan cerita-cerita dan hadis-hadis Nabi yang dah sedia ada? Okey, saya berjelas. Okey Arisha, apa yang dimasukkan dengan pengajaran yang tak benar tu? Seperti pengajaran dalam ni bersifat kebaikan, tetapi cerita yang diceritakan tu ditukuk tambah. Itu kalau awak boleh membuat kekeliruan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa dan juga mereka yang bukan Islam. Okey. Saya tanya awak baca novel apa sekarang ni? Sastra, cikgu. Tak. Maksud saya novel terkini. Novel Karang-Kerang ke, novel Alah 21 ke, ataupun 7 hari mencintaiku ke, minta ilmu ke tu. Baca tak? Contohnya novel-novel sekarang lah. Tak, saya tak baca novel sekarang. Tak baca. Ada tak di kalangan kamu semua ni yang baca? Yang perempuan lah, saya tahu. Yang lelaki anime lah, saya tak tahulah tu. Okey, Fatin, ada baca? Ada cikgu. Okey. Saya nak tanya awak, adakah semua yang digambarkan dalam novel-novel tu, maksudnya adakah dia menepati realiti kehidupan masyarakat? Ada cikgu. Ada tak yang digambarkan berlebih-lebihan? Ada. Contohnya dari segi gambaran apa? Contohnya kalau hero dengan heroin tu jumpa tu macam mana kan? Sampai awak pun berangan nak jumpa hero macam dalam novel tu kan? Saya rasa ini pandangan peribadi saya. Saya rasa novel-novel yang sekarang ni pun, novel zaman moden ni pun penceritaannya terlalu ideal ya. Macam bawa kita ke awang-awangan jugalah, maksudnya begitu.
Ya, jadi dalam konteks masyarakat Melayu lama, macam Arishah kata tadi, dari segi pengajaran, contoh. Kalau kita banyak-banyak apa pun cerita yang kita baca, contoh, macam cerita Nabi ni tadi, kalau nak ambil pengajarannya ialah, patutnya kita berfikir begini. Nabi pun wafat. Ya, Nabi wafat, apatah lagi? Apatah lagi apa? Manusia. Kita manusia biasa yang lain ni. Kekasih Allah pun wafat kan. Jadi Nabi sebagai orang yang sangat istimewa, kekasih Allah tu, dia sebelum wafat pun dia nak apa, kita kata dalam keadaan dia tak nak ada hutang. Kan? Dia tak nak ada hutang. Dia kata dia malu nanti bertemu dengan Allah. Jadi maksudnya belajar di situ ialah kita ni pun jangan berhutang. Ya, jangan berhutang. Itu pengajarannya. Jadi pada saya pengajaran tu tak ada salahnya. Ya, tak ada salahnya. Dalam mungkin dari segi itu pengarang masa dululah. Ini dalam konteks kita pengarang yang mengarang cerita-cerita sastra agama ni tadi. Sebenarnya dia ialah dari kita kata ada juga unsur daripada cerita-cerita mitos yang sebelum tu lah kan. Kita kata cerita rakyat ni. Ada pengaruh daripada cerita rakyat kan yang dilebih-lebihkan. Jadi sastra agama ni lah satu-satunya sastra yang dihasilkan selepas datang sistem tulisan Jawi. Ya, sistem tulisan Jawi. Sebenarnya kalau kita nak tengok dalam konteks masyarakat Melayu dulu, ya, mereka mula-mulanya ialah menerima pengaruh Hindu. Ya, lepas tu beralih kepada pengaruh Buddha. Jadi itu ada zaman peralihan Hindu-Buddha. Daripada Hindu-Buddha kepada pengaruh Islam. Ya, jadi dalam tempoh nak pergi, sebelum pergi kepada Islam sepenuhnya pun dia ada unsur-unsur. Hindu pun masih ada, Islam dah mula masuk kan. Jadi sebenarnya kalau kita tengok zaman dulu, kalau awak nak kata mudahnya manusia nak dapat ataupun nak cari ilmu, contohnya macam sekarang ni, ilmu hadis, ya, ilmu tajwid, ilmu apa, dia bukannya disebarkan secara menyeluruh ke seluruh dunia. Dulu tidak. Ya, semua ilmu tu ada dekat Timur Tengah. Dengan senang kata ada di Arab kan. Nak tunggu ada pendakwah datang baru boleh sampai ilmu-ilmu tu kan. Ya. Betul tak? Jadi kita tak boleh kata kenapa dulu dia nak gunakan cerita-cerita macam ni untuk dakwah. Kenapa tak guna ilmu-ilmu yang betul-betul tepat, ya, seperti ilmu tafsir Al-Quran ke apa. Jadi kita kena tengok dalam konteks masyarakatnya masa tu. Masyarakat masa tu ialah masyarakat yang buta huruf. Ya, masyarakat yang buta huruf. Dia tak boleh membaca pun lagi. Dia tak boleh membaca. Jadi apatah lagi tulisan Jawi yang masa tu datang tak ada lagi tanda-tanda, baris-barisnya semua tak ada. Ya, kalau kita tengok kitab-kitab tu. Ya, jadi nanti dakwah tu tak sampai. Jadi mereka mengambil inisiatif memudahkan dengan cara bercerita. Kalau awak dengan cerita sejarah dengan cerita novel yang ditokok tambah kan dengan ada bahasa yang indah, mana lebih menarik? Bahasa. Mesti ada unsur keindahan tu kan. Sama lah dengan orang dulu. Maknanya dakwah ni dia kena dalam bentuk santai, dalam bentuk cerita kan. Cuma dia tidaklah tambah tu melampau. Benda tu masih lagi berpijak kepada sirah yang sebenar, ya. Cuma ada sikit-sikit lah, ya, untuk menunjukkan keistimewaan tokoh itulah. Mungkin dia tak gunakan tokoh Nabi. Sebenarnya sastra agama termasuk juga tokoh-tokoh pahlawan perang Islam yang hebat macam Amir Hamzah, semua ada, ya. Cuma dalam konteks ni kita diberi pilihan ialah
tentang tokoh Nabi ni tadi. Itulah maksudnya. Ya, bukan nak kata kenapa dia tak gunakan hadis sebab zaman itu tidak membolehkan masyarakat sampai nak dapat ilmu tu belum lagi. Ya, belum lagi. Mereka masyarakat yang tertutup, yang tak boleh membaca lagi. Tak kena huruf pun lagi. So, kalau ulama bawa pun tak guna lah. Ya, sebab mereka tak boleh faham. Okey? Faham tak maksudnya? Okey, cikgu. Okey? Faham. Sebab itu digunakan, sebab itu dikata sastera. Sastera ni dalam bentuk santai, ya. Macam kita lah nak menyampaikan pengajaran kepada kanak-kanak kan, sekolah tadika. Ada ke kita baca rules, okey? Kalau nak jadi orang pandai kena macam ni. Tak ada kan? Sebab tu kita guna cerita kanak-kanak, sampaikan secara santai. Jadi dalam pada kita bercerita, kita selitkan juga unsur pengajaran dia. Kalau nak pandai, kenalah rajin baca buku. Macam tu lah cara nak sampaikan kan. Gitu juga. Dari segi dakwah ni tadi. Ya, dia kena santai. Macam awak lah dengan ustaz. Kan? Kalau ustaz tu ada ustaz yang bercerita secara kita kata bukanlah santai tapi maknanya diselitkan ada unsur humor, ada cerita-cerita ya dikaitkan dengan keadaan semasa, ada tu kan kita lebih suka kan dengar kan. Ya, daripada orang yang rujuk kitab okey, tu buka muka surat ni kitab ni kan. Itu kan biasanya orang kata dia sangat serius kan, kecuali memang orang yang berkendak ilmu yang begitulah. Jenis orang-orang macam kita ni biasanya lebih mudah menerima benda-benda yang agak ringan kan penyampaiannya kan, santai gitulah. Betul tak? Betul. Okey, gitulah sebenarnya. Terima kasih, Kak. Okey. So, ada soalan lain? Tapi kalau kita bila kita baca ni, sebenarnya kita kaitkan dengan sirah yang kita tahu, dia memang tak lari pun, ya, masih berkaitan lah. Ya, tak ada lah orang kata dia punya mitosnya tu terlalu berlebihan tu tak ada juga, ya. Cuma tadilah macam Sazwan kata dari segi Akasyah tu ya ke cium pusat Nabi tu dari bertukar rupa jadi jadi glowing ya, jadi berseri-seri kan. Tak mustahil. Ya, tak mustahil sebenarnya. Ya, sebab Nabi kan seorang rasul yang sangat istimewa. Peluh dia pun wangi, bukan macam peluh kita kan. Peluh Nabi bau kasturi. Ya, ada orang membayangkan ada orang sanggup nak dapatkan alio Nabi untuk untuk menyembuhkan satu penyakit. Ya, ada orang yang rasa macam alio, tapi kena fikir Nabi bukan macam kita. Ya, Nabi bukan macam kita ya. Jadi apa saja yang ada di tubuh Nabi tu ialah satu yang sangat istimewa. Sangat yang istimewa. Okay? Sebab tu Nabi berpesan kepada kepada semua kita nak kata haiwan serangga kan. Ya, jangan tak ada siapa yang boleh sentuhkan tubuh Nabi ya ketika dia ketika dia wafat tu kan ya. Sebab tu kita yakin percaya ya tubuh Nabi tidak hancur, tidak diusik ya, tidak dihimpit oleh tanah ke apa kan. Itu memang Allah dah berfirman lah kepada itulah serangga-serangga ke tanah tu ya, supaya jangan usik tubuh Nabi kan. Itu memang kita ada baca dalam sirah. Begitu istimewanya. Kan? Kekasih, tu tak? Kekasih ya. Dan sebab dia kekasih lah,
Nabi diberi pilihan sebenarnya kan, sama ada dia nak bertemu Allah ataupun nak kekal hidup. Ya. Tapi Nabi pilih nak bertemu Allah. Sebab apa? Sebab kekasih. Kan? Kalau kita mungkin nak hidup je kat dunia ni sebenarnya, tapi Nabi tidak. Ya. Jadi itu tapi tak dimasukkan dalam sini lah. Cuma kita tahu sirahnya tu ada lah. Okay. Ada soalan lain? Cuba tekan link tu. Tu ada orang je. Cikgu. Cikgu, kita orang boleh join tapi kita orang tak boleh edit. Tak boleh edit. Only. Okey, sekejap Okey, boleh tak? Ni ada yang dah conteng ni. Siapa yang conteng ni? Boleh dah kan? Betul. Okey, sekarang pukul 9.55. Kita ada lagi masa. Boleh tak kalau saya nak awak senaraikan peristiwa yang ada dalam buku tu? Buku pink awak ni. Boleh tak? Nyatakan sebanyak mungkin dekat Jamboard tu. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh, cikgu. Jamboard. Rasulullah diangkat sebagai kasih Allah, dipermulia oleh para malaikat, memiliki mukjizat. Arisha. Arisha tulis. Merupakan pemimpin Islam yang agung. Nabi Muhammad taat kepada perintah Allah. Ini siapa yang buat ni? Boleh melihat suasana neraka. Okey, yang boleh melihat suasana neraka ni siapa yang buat? Ni siapa yang buat? Saya cikgu yang buat tapi saya lupa nak tulis nama kat situ. Siapa nama awak? Saya tak nampak. Anas Muhammad. Anas. Ya. Okey, Anas. Okey, Anas, kalau awak kata Nabi Muhammad boleh melihat neraka, macam mana awak nak kaitkan dengan buku pink ni? Alamak, dia tak ada dalam buku pink ni cikgu. Sebab saya dengar ustaz saya cakap dulu lah. Nabi Muhammad pernah masuk ke dalam neraka, dia tengok suasana dalam tu. Okey, sewaktu Isra Mi'raj memang Nabi Muhammad diangkat naik ke langit, betul tak? Langit ketujuh. Dan masa tu juga, tapi dalam buku pink ni, dia tak ada menceritakan secara terperinci macam tu. Kalau awak bagi macam tu, macam mana awak nak huraikan nanti? Okay cikgu. Sorry. Oh ya, Arisha. Soalan cikgu, nak peristiwa cikgu. Peristiwa. Okey. Boleh. Yang lain boleh buka tak? Boleh, cikgu. Okey.
Okey, pesan saya untuk kamu semua, minta tolong baca buku ni sampai habis Sebab nanti saya akan terangkan balik. Saya akan ajar balik lah. Supaya kamu lagi faham apa yang difokuskan sebenarnya dalam buku ni. Boleh? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh, cikgu. Boleh guru. Okey, yang ni je respon, yang lain mana? Okey, pengajaran yang tengok yang ni, warna pink ni, siapa yang buat? Pengajaran yang terdapat ialah menyampaikan ajaran Islam. Macam mana nak huraikan ni? Siapa yang buat warna pink tu? Siapa buat ni? Tak mengaku. Cepat, siapa yang buat pengajaran ialah terdapat, pengajaran yang terdapat ialah menyampaikan ajaran Islam. Macam mana awak nak huraikan? Dah balik. Okey, tak apalah. Kalau macam tu saya nak panggil nama. Saya dah tick dah tapi saya takut terlepas. Ahmad Luqman ada. Saya cikgu. Ahmad Syazwan. Saya. Ahmad Syazwan ada. Aimin Nabila. Saya, cikgu. Harisha. Saya cikgu. Atia. Saya cikgu. Chiu. Ya, saya. Cliff. Ya, saya cikgu. Chiu dengan Cliff okey tak? Tak okey. Okey, boleh. Cikgu. Okey. Chiu, Raudatul ada? Ada tak? Tadi dia masuk tak? Sebab saya nampak macam ada tadi. Lain dia, cikgu. Okey, Danusha ada tak Danusha? Ya, cikgu. Danusha, awak okey tak Danusha? Okey, saya faham. Tak apa, nanti saya akan tunggu. Okey, Dayana Izzati. Cikgu, Cik baru cakap tadi dia ada. Okey, Cik, saya dah tanya dah. Dayana ada? Berhenti. Nana pun berhenti, cikgu. Berhenti. Okey, minta maaf. Fatimah. Ada cikgu. Alish ada. Humaira ada kan? Saya, cikgu. Ada. Muhammad Hafiz Irfan ada. Akmal Afif ada. Anas ada. Danny Abdullah ada. Danny ada. Cikgu ada. Okay, Danny Muhammad Rasham. Ada. Muhammad Faik ada. Fitri. Cikgu Fitri tak ada sebab dia ada hal keluarga.
Okey, Muhammad Harith, Ada cikgu. Muhammad Syamim, Ada cikgu. Nadira. Nadira Boni. Okey. Nur Syuhada, Ada cikgu. Nur Fazira, Saya cikgu. Nur Afika, Saya pindah cikgu. okey. Nur Arisha ada? Aisyah Akila. Ada? Alisha Adira? Ada tak Alisha? Fatin Fatihah ada? Saya. Syamira? Saya. Zahra? Nur Zahra ada? Okey ada. Nur Diana? Nur Hanim? Saya cikgu. Nur Syaza? Saya cikgu. Nurul Alia? Alia ada Alia? Tadi saya nampak dia ada. Ada lagi tak sekarang? Alia ada Alia? Hasifah ada? Saya cikgu. Rizani? Raziani ada? Puteri ada Puteri? Ada cikgu. Faida Muna? Ada cikgu. Siti Walina? Saya cikgu. Siti Nuraini? Saya cikgu. Wan ada Wan? Saya cikgu. Okey, Ziyad ada Ziyad? Saya jarang nampak Ziyad. Dia pergi Ukraine. Pergi Ukraine. Wow. Special. Okey. Okey, baiklah. Hari pun dah malam. Mungkin saya minta maaf sebab ambil masa malam awak, masa rehat awak. Okay, lepas ni jadilah macam Anas dengan Faik. Terus baca buku. Itu yang kita mahukan. Okey. Jangan buang masa kita. Okey. Lepas tu, okeylah, saya akan cuba yang terbaik untuk buat awak faham tajuk ni lepas ni. Cuma saya pesan dengan awak baca buku tu sampai habis. Saya rasa boleh baca depan ni tu. Okey, Cikgu Syam ada buku pesanan? Tak ada. Okey, jadi saya tangguhkan kelas. Cikgu. Cikgu. Jangan cikgu. Nama Izlin cikgu. Tak sebut lagi ke? Nur Izlin Irene. Oh, kesian dia tertinggal. Okey, sorry. Saya punya list ni list lama. Okey, sorry. Jangan marah, Hazlin. Cikgu tertinggal. Okey dah. Nama saya dah. Dia mengamuk cikgu. Dia sikit je list. Tak jangan dia mengamuk. Baiklah. Saya tangguhkan kelas kita pada malam ni. Jadi baca buku macam Faik dengan Anas. Rajin-rajin baca buku. Dan kita sambung untuk minggu depan . Okey? Terima kasih banyak-banyak sebab bantu awak. Assalamualaikum. Allah cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu. Selamat malam cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Syamsina. Terima kasih cikgu. Terima kasih Pak Samsina. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cikgu Syahina. Terima kasih Cikgu Syahina. Terima kasih cikgu. Selamat malam cikgu.